Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anak murid yang dikasihi sekalian, kita bertemu lagi dalam sesi Jom Belajar bersama Ustaz Muhammad Fahmi. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, seperti biasa, kebiasaannya sebelum kita memulakan pembelajaran kita, apa kata kita baca doa sebelum belajar? Mari kita tadah tangan bersama-sama dan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmah-hikmahmu dan berikan kami rahmat-rahmatmu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi pada hari ini, apa yang kita akan belajar? Hari ini kita akan belajar tentang tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak murid, kalau ada buku teks di samping kamu, jangan lupa untuk buka pada muka surat 146. Inilah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, Ustaz ulang sekali lagi. Tajuk pada hari ini adalah kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi, ini yang kita akan belajar pada hari ini. Kita akan melihat kepada objektif kita pada hari ini, dan seterusnya kita akan lihat pada maksud fatanah, iaitu fatanah ini adalah satu perkataan bahasa Arab yang bila kita translate kepada bahasa Melayu, dia akan menjadi maksudnya adalah kebijaksanaan. Fatanah ini adalah kebijaksanaan. Baik, kita akan lihat kepada maksud kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW sebentar lagi, dan kita akan lihat bagaimanakah ataupun apakah benda yang Nabi buat yang menyatakan keunggulan fatanah Nabi, dan seterusnya rumusan fatanah Nabi Muhammad SAW. Kita akan membuat rumusan, kita akan lihat apa yang Nabi buat, dan kita akan lihat apa yang kita boleh contohi daripada perbuatan Nabi tersebut. Okey. Jadi pada hari ini, inilah yang akan kita belajar secara tidak langsung. Inilah dia. Untuk minggu ni kita akan belajar, kita akan cuba capai dua objektif ni, iaitu yang pertama, anak-anak murid Ustaz akan dapat menyatakan maksud sifat fatanah. Nanti kita akan lihat apa dia maksud fatanah, dan seterusnya kita akan lihat, kita akan cuba hafal, kita cuba fahamkan apa dia maksud sebenar fatanah itu, dan seterusnya anak-anak murid Ustaz dapat menjelaskan keunggulan Nabi Muhammad SAW melalui beberapa kisah kehidupan baginda. Apa yang Nabi buat yang menyatakan keunggulan kebijaksanaan Nabi tersebut. Okey, apa membuang masa, kita lihat kepada maksud fatanah. Maksud fatanah ini adalah bijaksana. Kan Ustaz dah cakap tadi, adalah satu perkataan bahasa Arab, bila kita translate dia akan jadi kebijaksanaan. Jadi maksudnya fatanah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Ada tiga sahaja, iaitu yang pertama bijaksana, yang kedua berakal budi, dan yang ketiga pandai. Okey, jadi tiga benda ni adalah maksud kepada fatanah. Mudah saja nak hafal, tak susah. Anak-anak murid Ustaz boleh hafal sebentar lagi. Okey, kita ulang sekali lagi. Maksud fatanah ini adalah bijaksana, berakal budi dan pandai. Tiga tu benda. Bijaksana, berakal budi dan pandai. Tiga benda tu sahaja. Okey. Jadi kita lihat pada yang seterusnya. Seterusnya kita akan lihat apakah kisah yang pernah Nabi buat. Kita akan tengok balik kisah Nabi, kita tengok apa yang pernah Nabi buat yang menyatakan kebijaksanaan Nabi. Okey, baik. Yang pertama kita lihat pada muka surat 148 yang ada banyak gambar dan banyak penerangan ni. Kita lihat pada yang pertama. Yang pertama adalah tentang peristiwa perletakan batu Hajarul Aswad. Okey. Pada zaman dahulu ada satu ketika Kaabah ini telah roboh. Jadi semua berpakat untuk membina Kaabah semula.
dan semua bertelagah. Apabila bertelagah ni adalah bertengkar ataupun bergaduh lah senang cerita. Sebab dekat Mekah dulu ada banyak kabilah, ada banyak kumpulan kan. Misal kata kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga, kumpulan keempat. Okey, jadi setiap ketua kumpulan ni dia bergaduh lah siapa yang nak meletakkan Hajarul Aswad itu. Sebab Hajarul Aswad seperti yang kita tahu adalah satu batu mulia yang datang dari syurga. Jadi mereka bertelagah, bertengkar, bergaduh siapa yang nak meletakkan. Jadi Nabi datang menunjukkan kebijaksanaan baginda dengan menyatakan bahawa apa kata setiap ketua kabilah ni peganglah setiap bucu kain yang di tengahnya diletakkan Hajarul Aswad. Satu kain ada 4 bucu, betul? Hajarul Aswad diletakkan di tengah dan setiap ketua kabilah memegang setiap bucu kain tersebut. Jadi keempat-empat ketua kabilah tadi dapat pegang, dapat kehormatan untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya semula, kan? Jadi dia orang tak bertengkar, tak adalah berlaku pergaduhan, tak ada berlaku peperangan, tak ada. Jadi mereka membuat perkara tersebut dengan aman. Jadi itulah dia salah satu kisah baginda yang menunjukkan baginda ni sangat-sangat bijaksana, kan? Okey, baik. Kita tengok pada kisah yang kedua. Kisah yang kedua berkenaan dengan strategi berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi sama juga di setiap tempat, macam kita nak ke Kuala Lumpur, betul? Macam dari Kelang nak ke Kuala Lumpur, mesti dah ada jalan-jalan yang tertentu yang selalu orang lalu. Jadi itulah juga yang Nabi buat, kan? Macam kita nak elak jam, kita selalu jalan mana laluan yang tidak dilalui ramai orang. Jadi itu yang Nabi buat. Nabi buat bagaimana? Nabi meminta bantuan Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ni dia bukan seorang yang beragama Islam, tapi Nabi minta tolong pada dia sebab dia tahu jalan nak ke Madinah, dari Mekah nak ke Madinah. Jadi Nabi atas kebijaksanaan baginda, Nabi memilih untuk mengikuti jalan yang tidak dilalui orang. Maknanya orang tak biasa lalu jalan tu. Mungkin jalan tu penuh dengan bergunung galang, berbatu-batu, kan? Jadi orang jarang lalu. Jadi selamatlah baginda nak berhijrah ke Madinah. Jadi itu strategi yang baginda gunakan di atas kebijaksanaan baginda. Itu yang kita kena lihat. Okey. Jadi yang seterusnya, untuk yang ketiga, bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke Madinah, baginda terus mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj, ataupun yang selalu kita dengar Muhajirin, orang yang berhijrah, dan Ansar, orang yang menolong kaum Muhajirin tadi. Okey, jadi sebab apa baginda buat begitu? Sebab bila kita saling tolong menolong, kan, di antara dua kabilah yang besar, jadi bila bersatu padu itu, masyarakat Islam menjadi lebih kuat. Tengok ni, menjadikan semua kaum muslimin bersatu padu dan digeruni oleh musuh. Sebab bila kita bersatu padu, orang akan takut, kan? Seperti kata-kata pepatah, apa dia? Tak ingat. Okey, yang seterusnya kita lihat pada setelah baginda mempersaudarakan, baginda terus, kan? Baginda terus membentuk satu piagam Madinah. Piagam Madinah ni apa? Piagam Madinah ni macam satu rukun negara. Macam kita punya rukun negara Malaysia, yang pertama ketaatan kepada raja dan negara. Macam tu juga yang Nabi buat pada piagam Madinah. Nabi wujudkan satu piagam, satu rukun yang mesti orang-orang Madinah tentukan. Mesti orang-orang Madinah itu ikut, supaya tidak berlaku kekacauan, semua berlaku dalam keadaan aman dan harmoni. Itulah baginda Nabi. Baginda menetapkan satu rukun yang mesti orang ikut untuk menjadi penduduk Madinah. Jadi itu pun menyatakan bahawa Nabi ini memang sangat bijaksana. Sebab itu adalah salah satu cara untuk mengurus negara dengan baik. Yang seterusnya, kelima, baik, baginda Nabi ini merupakan usahawan yang unggul. Baginda Nabi merupakan usahawan yang unggul. Baginda Nabi merupakan usahawan yang unggul. Baik. Jadi di atas kebijaksanaan Nabi ini, Nabi ini bukan calang-calang orang yang berniaga. Nabi ini bijaksana dalam berniaga.
Sebab apa? Sebab bila Nabi berniaga, kan, Nabi akan mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda berbanding dengan peniaga-peniaga yang lain. Jadi ini menunjukkan memang Nabi ni memang bijaksana dalam berniaga. Sebab itulah baginda diberi kepercayaan oleh Sayyidatina Khadijah untuk menguruskan perniagaan beliau di atas sifat bijaksana baginda Nabi. Jadi kalau kamu semua nak berniaga, contohi cara Nabi berniaga. Cuba tengok macam mana Nabi berniaga, bijaksananya Nabi. Okey, baik. Okey, baik. Jadi untuk minggu ini itu sahaja yang kita akan belajar, kan? Yang pertama tadi kita belajar maksud fatanah, iaitu maksud kebijaksanaan Nabi itu apa? Maksud fatanah itu ialah bijaksana. Yang pertama bijaksana, yang kedua berakal budi, dan yang ketiga pandai. Bijaksana, berakal budi, pandai. Ulang sampai hafal. Okey. Dan seterusnya kita lihat bagaimana sejarah. Daripada sejarah, apa yang baginda lakukan yang menyatakan kebijaksanaan Nabi, kan? Yang pertama pasal Hajarul Aswad tadi, yang kedua tentang penghijrahan Nabi, yang ketiga mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, yang keempat baginda membuat piagam Madinah, dan yang kelima baginda merupakan seorang usahawan yang unggul, yang berjaya dan yang unggul. Jadi itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Kita akan lihat daripada sirah, daripada apa yang Nabi lakukan itu, kita akan buat rumusan. Kita akan tengok apa dia sifat watanah Nabi, dan kita akan tengok rumusan dia, dan kita akan cuba contohi ataupun aplikasikan dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak murid sekalian dan kehidupan Ustaz juga. Baik, itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.